Ustaz masih di Masjid Negara Ustaz? Ya betul. Ustaz tanya pagi. Tak balik malam tadi? Malam tadi tak balik. Sampai malam ni. Oh, Masya Allah. Okey, dah ada 15 orang dah Ustaz. Kita nak mula sekarang ke? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah pagi ini kita akan sambung ayat ke-11 silap bagi maklumat ayat 10. Terus kita dah kupas minggu lepas kan. Minggu ni bermula pada ayat 11 sampai ke ayat yang seterusnya Ustaz akan kupas tajuk-tajuk ciri-ciri ibadullah Ustaz ya. Dengan itu Kak Syida serahkan majlis kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Insan ayat yang ke-11. Surah Insan ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sadaqallahul azim. Fawaqahumullahu syarra dhalik. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari tersebut. Allah memelihara mereka dari kesusahan hari tersebut. Faqahumullah syarra zalikal yaum. Hari tersebut. Walaqahum nadratan wa surura. Dan mengurniakan mereka nadratan wa surura. Wajah yang nadrah, wajah yang jernih, wasurura, dan penuh kegembiraan. Wajah yang jernih, penuh dengan kegembiraan. Lalu, fawaqahumullahu syarra dhalikal yaum. Kerana mereka bermurah hati, maka Allah selamatkan mereka daripada keburukan hari akhirat. Yang digambarkan keburukannya adalah Abu Sangqamtarira. Abu Sangqamtarira ni orang-orang yang bermuka masam, penuh kesulitan. Cuba tengok orang-orang yang sedang dalam masalah. Tengok muka dia. Dengan dahi berkerut, dengan mata tak boleh tidur. Digambarkan Qamtarira tu kelopak mata melekat pada kulit di dahi. Bayangkan kelopak mata melekat pada kulit di dahi. Jadi kerana dahulunya mereka membantu kesukaran orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan mereka daripada bencana hari akhirat. Ketika ramai orang mengalami kesusahan, mereka yang baik hati itu akan diselamatkan. Kan sebagai contoh, mereka berada juga di mahsyar tetapi mereka duduk di tempat yang khas, yang tidak susah seperti mana orang lain. Ingat lagi 7 golongan yang mendapat naungan di bawah arasy Allah
di padang mahsyar nanti. Ada 7 golongan dan ini golongan yang lain. Mereka yang memberi kerana mengharap wajah Allah. Dan perlu diingat, punyalah ramai orang di mahsyar, maka keadaan sudah tentu bersesak-sesak. Bayangkan, sewaktu kita lihat ramainya orang bersesak-sesak, kita yang berusaha untuk memudahkan orang lain ini, Allah beri tempat istimewa di padang mahsyar. Bila kita nak laksanakan ni, sekarang ni lah, time PKP ni, orang tengah susah. Ramainya orang dalam dalam kerungsingan, nak meneruskan kehidupan, susah. Maka kita bantulah semampu kita. Walaqahum nadratan wa surura. Dan pada hari itu wajah mereka segar bugar, nampak berseri. Dan pastinya kalau kita nak selamat, maka hendaklah kita bermurah hati, memberi makanan yang terbaik, menghidangkan yang terbaik kepada manusia yang lain. Surah Abasa juga memaparkan bentuk wajah yang hampir serupa. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabshirah. Dan pada hari itu wajah manusia berseri-seri, musfirah, dhahikatum mustabshirah, tertawa dan riang gembira. Tertawa dan riang gembira. Disebut wajah berseri kerana orang yang tidak beriman akan susah dan muka mereka akan berkerut, gelap dan murung pada hari tersebut. Tetapi wajah orang beriman tenang, segar dan berseri-seri. Juga disebut dalam suratul Anbiya, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan hari yang besar dan mereka disambut oleh para malaikat. Seraya malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Itu ayat yang ke-11. Kenapa begitu bentuknya? Kerana mereka berusaha menjadikan riak wajah muka orang lain di dunia girang gembira. Kan orang tengah susah, kita bantu. Cuba tengok wajah mereka yang menerima bantuan. Kan seronok, girang gembira. Jadi, tak kala kita mengeluarkan manusia lain daripada kesusahan, Allah berjanji untuk mengeluarkan kita daripada kesusahan yang tiada jalan keluar melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan diberi balasan kepada mereka kerana kesabaran. Balasan itu diberikan kerana kesabaran. Balasannya apa? Jannatan wa harira. Syurga dan pakaian sutera. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka diberi balasan, mereka diberi ganjaran hanya kerana kesabaran mereka. Dan bila Allah kata sabaru, dia dalam bentuk sangat umum. Boleh jadi sepanjang hidup dia bersabar dengan kemiskinan. Boleh jadi sepanjang hidup dia bersabar untuk mematuhi perintah Tuhan. Boleh jadi sepanjang hidup dia bersabar mendahulukan keperluan orang lain berbanding keinginan diri.
Kan ibu-ibu banyak bersabar dengan karena anak-anak. Ketika kita masak lauk yang sedap, lauk pula sikit, hasil masak tengah hari, bawa ke malam. Kita pula tengah lapar waktu malam. Tapi melihat anak yang juga kelaparan, kita dahulukan bagi makan anak. Ibu-ibu banyak bersabar dengan karena anak. Dan kita berdoa, ya Allah, moga dengan kesabaran aku pada hari ini, Allah akan balas dengan jannatan wa harira. Allah bagi jannah tempat dan harira pakaian. Dua kurniaan yang begitu luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Tempat dan pakaian. Kenapa dibagi tempat dan pakaian? Sedangkan kalau ikut usaha manusia di atas, dia bagi makanan. Kan dia berusaha untuk memberi makanan, makanan yang dia suka. Tapi antara ganjarannya adalah tempat dan pakaian. Why? Kan syurga jannatan wa harira, dia dapat tempat syurga dan pakaian. Quran hanya dapat memberi beberapa isyarat sahaja kerana keadaan dalam syurga itu. Allah beri isyarat apakah pakaian yang dipakai dalam syurga. Kalimah harira bermaksud sutera. Maksudnya mereka tinggal dalam syurga itu dalam keadaan penuh nikmat dan tidak perlu bekerja. Kerana orang yang memakai sutera biasanya tak melakukan kerja. Kan, ibu-ibu ada baju sutera. Waktu pakai baju sutera tu masuk dapur dah ke? Tak. Dia dah jadi mak pengantin. Mak pengantin tak kerja. Dia tunggu di depan pintu. Tunggu tetamu datang. Itu maksud, antara maksud kenapa pakai baju sutera. Baju sutera ni, baju sutera ni dia bukan level bekerja. Tidak. Dia mungkin menjadi tetamu kepada orang lain. Bertandang ke rumah orang lain. Atau menjadi tuan rumah kepada event yang kita buat. Lalu dah berada dalam syurga, memakai pakaian sutera. Cuma dalam surah ini, Allah tidak detailkan sama ada dia dipakaikan atau dia sendiri memakai. Sebab pendetailan dalam surah ini tentang benda lain. Tapi tentang pakaian ni tidak pun disebut secara detail. Yang detail tentang pakaian ni dalam surah Kahfi. Kita dah lalui dah. Ada pakaian yang dia pakai, ada bentuk hiasan yang dipakaikan. Okey. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka di dalamnya duduk di atas ara'ik. Di atas ara'ik. Di atas pelamin. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan suasana dalam syurga itu, mereka tidak nampak atau tidak merasa panasnya, teriknya matahari dan tidak pula dalam keadaan terlalu sejuk, terlalu dingin. Zamharira, terlalu dingin. Agak pelik sebenarnya ayat ini bila Allah datangkan muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Sebab al-ara'ik dalam bentuk jamak daripada perkataan arikah, singular. Kita duduk di atas pelamin-pelamin atau satu pelamin je. Kita duduk di atas kerusi-kerusi atau satu kerusi je. Kita duduk atas satu kerusi je. Tapi kenapa Allah datangkan dalam bentuk jamak?
So bentuk jamak di sini menggambarkan grand dan magnificent pelamin dan tempat duduk tu, tempat rehat tu. Dan kalau kita gambarkan pelamin atau bentuk ialah tempat rehat ni macam mana? Mungkin katil. Kita tak tahu, tak tahu araik di syurga itu macam mana. Jadi ulama cuma menterjemahkannya dalam bentuk mungkin bentuk pelamin, singgah sana mungkin, atau mungkin bentuk katil. Ialah katil kan tempat orang berehat, tempat berbaring-baring. Tapi menariknya dalam syurga kita tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Sebab dalam syurga adalah waktu untuk kita menikmati. Jadi kalau kita tidur, kita sudah tidak menikmati. Kan? Kalau tidur, dia tidak namanya menikmati. Dia terlepas momen-momen tu. Jadi walaupun berbaring atas katil mungkin ataupun duduk dekat kerusi kita gelar sebagai Cleopatra macam tu kan. Kerusi-kerusi bersandar begitu. Tapi dalam keadaan yang sangat grand, sangat diletakkan dalam bentuk jamak. Kalau dalam tafsir Misbah ni disebut dipasang kelambu lengkap dengan perlengkapannya, bantal untuk bersandar, juga digunakan untuk duduk bersantai dan biasanya bersama pasangan masing-masing, duduk berdamping-dampingan, bergelak ketawa, bergurau senda. Kalau orang Jawa, dekat rumah-rumah kampung tu, di laman rumah dia biasa buat tempat duduk petang-petang. Dia macam pangkin untuk duduk lepak petang-petang. So araik juga dalam bentuk begitu. Tempat rehat, duduk, mungkin di tepi bendang, mungkin tepi sawah, tempat duduk begitu. Tapi di dunia ni kita berehat di tempat duduk cukup papan. Kan? Papan kayu beruti macam tu dah memadai dah. Tapi bentuk di syurga tempat bila Allah sebut tentang kerusi ni, dia hanya digambarkan tempat rehat. Tempat rehat. So dia tak ada kerusi bekerja, dia tiada kerusi untuk menunggu, tak. Kerusi untuk berehat. Macam kerusi malas, kerusi boleh goyang-goyang macam tu lah kot kan. So muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk di dalamnya, berehat di atasnya, duduk dalam keadaan rehat, melihat istana, 'alal araik, melihat araik juga, muttaqiina fiha 'ala. Perkataan 'ala tu menunjukkan tempat duduk tu tinggi. Sama ada di-upgrade menjadi lebih grand ataupun tempat duduk ni tinggi. Sebab biasanya kita suka mencari tempat tinggi untuk menikmati pemandangan. Sebab tu harga penthouse lebih mahal berbanding rumah-rumah yang lain yang berada di bawah. Yang dijual apa dia? Pemandangan. Bukan sekadar rumah tetapi nilai pemandangan tu. Nilai pemandangan. Dan la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan Allah bagi tahu tentang cuaca dalam syurga, amat nyaman, tidak panas, tidak sejuk. Dan dah tentu bila orang Arab terutamanya mendengar tentang cuaca begini, mereka menjadi lebih teruja. Sebab bila sebut tiada matahari, bayangkan realiti kehidupan mereka waktu tu. Dengan merasa panas terik, sudahlah tak ada awan.
Angin pula angin panas. Dan satu lagi masalah mereka adalah siangnya panas yang bersangatan, malamnya sangat dingin, sangat sejuk. Lalu bila Allah kata la yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka sedang menggambarkan satu suasana yang mereka tak pernah hadapi. Tanpa matahari dan tidak dingin. Wow, itu luar biasa. Zamharir, ada yang memahami ini dalam erti dingin yang sangat menusuk. Dingin yang sangat menusuk. Kerana pada ayat 13 ini, Al-Biqai berpendapat tidak pula disebut perkataan bulan. Sebab ada syams. Kenapa tak sebut bulan? Kan tidak disebut perkataan qamar kerana perkataan syams telah disebut. Apalagi sinar bulan bersumber dari cahaya matahari. Tidak disebut bulan sebab memadai matahari sudah disebut. Dan bulan bukannya ada sumber cahaya, melainkan dia memantulkan cahaya. Di sisi lain, perkataan panas yang menyengat ini tidak disebut kerana zamharir, dingin yang menusuk, telah disebut. Allah cuma kata, tidak nampak matahari. So, matahari itu kaitan dia apa? Tidak pun disebut tentang cuaca panas. Allah cuma kata, tak nampak matahari dan tidak ada kedinginan yang menusuk. Satunya disebut makhluk dan satu lagi disebut sifat sejuk tu. Sepatutnya kalau ayat yang manusia biasa buat, tidak nampak matahari yang menghasilkan panas yang membahang dan tidak nampak bulan yang malamnya sangat menusuk. Tapi Allah gabungkan keduanya dan diringkaskan. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Itu menariknya. Syurga tidak perlukan matahari atau bulan kerana syurga itu sendiri telah penuh dengan cahaya dan kehangatan. Penghuninya tidak memerlukan keduanya dan tiada lagi kewajipan di sana yang berkaitan dengan waktu. Sebab matahari petanda untuk waktu solat. Bulan petanda untuk masuk bulan-bulan yang wajib ibadah. Contoh puasa, haji. Itu petanda kepada ibadah. Sama ada bulan ataupun matahari. Ayat 14. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wadaniyah. Dan naungan-naungan danan direndahkan. Dan direndahkan atas mereka zilaluha, naungan-naungan, dahan-dahan pohon. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan buahnya mudah untuk dipetik. Dhullilat qutufuha, mudah untuk dipetik, tadlila, dengan semudahnya. So bayangkan duduk di atas kerusi dan kerusi itu sangat selesa, cuacanya tidak panas dan tidak terlalu sejuk. Dan sekarang ni ada naungan pohon-pohon dan dahan-dahannya itu didekatkan, direndahkan. Lalu kita yang duduk di bawah itu nampak buah, tinggal petik. Tinggal petik. Ada juga antara kita yang bila pencen balik ke kampung, dia tanam pokok buah, dia buat pangking di depan rumah dia, buah pokok mangga, pokok rambutan, dan duduk petang-petang digambarkan juga boleh petik buah tu.
Cuma kita boleh meniru keadaan dalam syurga. Tapi bila Allah kata zullilat qutufuha tadlila, kadang-kala kita nak petik buah tu sampai bergegar pokok. Dan kadang-kala kita nak ambil buah tu perlu kait. Saking tingginya buah tu. Tapi dalam ayat ini Allah kata kami datangkan dahan itu kepada mereka dan buahnya sangat mudah untuk dipetik. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Dan makanan yang tidak berkurangan akan diberikan kepada mereka. Sama seperti mereka memudahkan urusan manusia lain yang kelaparan waktu di dunia. Lalu Allah mudahkan pula urusan mereka untuk dapat makanan di syurga. Allah sebut tentang buah-buahan banyak sekali, banyak kali dalam Quran. Kerana lazimnya manusia memang suka buah. Dan zullilat, kata dasarnya zalla yang bermaksud rendah. Tergantung rendah, mudah, taat, melayan dengan kasih sayang. Itu zallala. So makna buah-buahan akan merendahkan diri supaya senang diambil. Ia akan datang kepada manusia, kepada penghuni syurga. Jadi tidak perlu susah nak petik dan makan. Dan apabila kita teringat saja nak makan buah, maka ranting-ranting pokok itu akan mendekatkan diri. Wow. Apa tak ada biryani gam ke dalam syurga? Sebut pasal buah aja. Sebab buah ni, dia tak perlu tunggu diproses. Bentuk-bentuk makanan, nasi, roti tu dia perlu melalui proses. Buah ni segera. Dia tak perlu kepada proses. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddah. Dan diedarkan kepada mereka aniyah. Ingat lagi perkataan sebelum ni, ka'san, ayat yang kelima. Apa maksud ka'san? Aniyah yang berisi arak. Ka'san tu aniyah yang berisi arak. Ka'san tu gelas yang penuh. Tapi aniyah dekat sini gelas kosong. Diedarkan kepada mereka gelas-gelas bejana-bejana dari perak. Min fiddah wa akwab. Tadi bejana-bejana disebut bejana. Bejana ni apa benda dah? Cuba kita tengok ada tak gambar Gelas, cawan. cawan. Bejana. Mak Ustaz. Tapi tengok macam apa nama? Saya share screen. Kelihatannya yang ini bejana ni kan. Atau dia ada bejana yang lain. Lazimnya macam tu lah kot bejana ni. Sebab perkataan ka'san tu, yang itu merujuk kepada gelas. Ataupun apa ayat ni tadi? Wa akwab. Akwab tu juga merujuk kepada gelas. So bila sebut bejana ni, tak tahulah, wallahu alam. Cuma yang penting adalah dia ada mungkin mak-mak, jak-jak minuman. Dan dia ada gelas-gelas, akwab.
gelas-gelas bentuk piala tu. Wa akwabin kanat qawarira. Diedarkan kepada mereka bijana-bijana dari perak dan gelas-gelas minum yang sangat qawarir, yang transparent, laksana kaca. So dia punya mug, kemudian dia ada gelas, gelas macam piala yang dibuat daripada perak, dan kita tengok macam kaca. Ui. Itu macam mana dia punya binaan tu? Biasa kita tengok pewter, kan, pewter yang terhasil dia daripada perak. Pewter ni daripada perak. Dan punyalah dia punya pembuatannya sangat cantik dan kemas. Dia dibuat tu dalam keadaan dia dibuat menghampiri rupa gelas. Gelas apa? Transparent kan? Gelas ni transparent, kaca ni transparent. So cawan perak yang ada di syurga itu transparent. Tapi dibuat daripada perak. Sana nak gambarkan tu. Ada tak? Ada tak? Pewter Yang nipis sangat kot. Yang paling nipis yang sampai transparent. Allah nak gambarkan itulah. Dia punya nipis sampai transparent. Dan Paling perfect Ustaz. Paling perfect sehingga jelas. Benda itu nak digambarkan bahawa perkara itu mustahil nak dibuat oleh manusia. Sebab tu qawarir diulang 2 kali. Kan ayatnya wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Ayat ini dia punya cara kita baca bersama dengan emosi kita. Diedarkan kepada mereka bekas-bekas dari perak dan cawan-cawan perak laksana kaca. Laksana kaca dari perak. Macam tu. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah qaddaruha taqdira. Sebab tu diulang 2 kali qawarir. Qawarir yang pertama itu Allah bagi tahu gelas dari perak laksana kaca. What? Laksana kaca dari perak qaddaruha taqdira. Dan kami kadarkannya dengan kadar yang tertentu. Diukur dengan sebaik-baiknya. So, qawarira min fiddah yang kedua menunjukkan emosi, terkejut, terperanjat. Dia punya cara pembuatannya itu sangat luar biasa lah. Jug yang digunakan untuk menuang air minum ahli syurga itu dibuat dari perak. Dan lut cahaya, transparent. Maksudnya sangatlah hebat. Kerana zaman berzaman manusia mencipta, membuat binaan daripada perak tak akan mampu untuk membuatnya. Kerana ia sangat nipis sehingga cahaya boleh menembusinya.
Qaddaruha taqdira, sesuai dengan ukuran pemilik. Wow, custom made. Bukannya gelas yang bukannya gelas yang macam kita ada kat rumah. Kalau kita beli satu set, 6 biji gelas ni semua sama. Tak, ni custom made. Sesuai mengikut ukuran pemiliknya. Tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan memang disediakan untuk dia dan diukur sesuai dengan selera pemilik dia. Wah, kita kat rumah untuk ibu-ibu jarang ada gelas dia sendiri. Tapi bapa dia ada gelas dia sendiri. Ini gelas untuk kopi. Ini gelas untuk teh. Memang tak boleh campur dengan gelas yang lain. Dia memang suka gelas yang itu. Allah gambarkan pada kita melalui ayat ni. Qaddaruha taqdira. Sebelum ni yufajjirunaha tafjira. Air tu kita boleh kontrol sendiri. Kali ini gelas tu custom made untuk kita. Begitulah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Ibnu Zaid, juga dikatakan Ibnu Jarir. Semuanya menunjukkan perhatian yang sangat dan penghormatan. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat dan penghormatan yang tiada taranya bagi ahli syurga. Itu pendapat tentang qaddaruha taqdira. Maksud lain bagi qaddaruha taqdira adalah pelayan-pelayan dalam syurga itu akan memberi air minum sebanyak mana yang dikehendaki oleh tuan mereka. Mereka tahu banyak mana yang tuan mereka suka, tidak lebih dan tidak kurang. Begitu detail sekali sukatan air minum. Dahlah dia punya gelas tu custom made. Air yang dihidangkan pula memang sesuai ikut kehendak kita. Kadang kita kalau minum teh tarik dekat kedai mamak, minum teh tarik kat rumah, tak sama rasa dia. Dan ada masanya kita minum teh tarik dekat kedai mamak, hari Isnin misal kata, hari Selasa tak sama dengan yang hari Isnin. Malah waktu kita minum teh tarik punyalah lazat. Waktu tua kita minum teh tarik tak sama dengan waktu muda kita minum tu. So ukuran tu boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Dan kali ini dalam syurga, gelasnya custom made. Jumlah airnya sangat sesuai dengan apa yang kita nak. Malah rasanya eksklusif untuk kita. Rasa yang tidak berubah. Rasa mengikut kehendak kita nak merasa. Ui, lainlah. Syurga ni lain. Dan ganjaran yang Allah tawarkan tu luar biasa. So 17. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Berbeza dengan ayat 5, wa yashrabuna fiha ka'san. Kan ayat 5, wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayat 17, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Satunya yashrabuna min, di sini yusqawna fiha. Apa beza yashrabun dan yusqaw? Apa beza syaraba dengan saqa? Acap kali Allah gunakan perkataan saqa menggambarkan binatang ternak minum. Kisah Nabi Musa pergi ke Madian. Digunakan perkataan saqa. So binatang ternak ni diberi minum. So syaraba
syarabah, usaha kita untuk pergi minum. Yusqawna, saqa ni, ada pihak ketiga yang bagi minum. Tak perlu cari, ada orang yang bagi minum. So yusqawn, mereka dihidangkan, diberi minum. Sama macam haiwan, kan kita letak satu bekas, tinggal dia datang dan minum. Tapi yusqawn dengan maksud minuman itu dihidangkan. Minuman itu dihidangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia ni disebut mereka disuguhi. Disuguhi, diberi minum. Mereka diberi minuman segelas ka'san, satu gelas air, kana mizajuha zanjabila, yang campurannya adalah halia. What? Halia? Halia. Zanjabil. Tapi tak sama kot halia dekat syurga dengan dekat dunia. Nama dia sama, zanjabil. Ginger. Halia. Dan tadi ayat 5, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka ambil air dan mereka minum. Sekarang ni air sudah dihidang. Malah mereka disuap. Mereka disuap. Dan ini adalah layanan yang telah dinaik taraf, di-upgrade. Sebelum ini mereka kena ambil sendiri air dan sekarang air itu diberikan kepada mereka. Kalimah ka'san bermaksud, bekas minuman. Bekas minuman. Tetapi bukanlah minuman biasa. Dia selalunya digunakan untuk minum arak. Yang itu kita tahu. Aniyah yang berisi arak disebut ka'as. Orang Arab kalau dengar kalimah ka'san, mereka akan memahami bekas untuk minum arak lazimnya. Maka di syurga nanti, ahli syurga akan diberi minuman dan air di syurga jauh lebih hebat daripada apa yang ada di dunia. Kana mizajuha zanjabila, dan air minuman yang diberikan kepada mereka itu ada campuran halia. Terkadang minuman mereka diberi campuran kafur yang rasanya sejuk. Terkadang diberi campuran dengan halia yang menghangatkan sehingga rasanya pelbagai ragam. Atau bukanlah air itu dicampur halia, tetapi sumber air itu sendiri ada rasa halia. Ini adalah kerana tekak orang Arab memang suka minuman yang ada rasa halia. Oh, macam tu pula. Macam orang kita pun suka minum teh tarik halia. Dan tidaklah semestinya air begini saja yang ada. Kerana pasti ada pelbagai jenis air yang lain yang disukai oleh tekak kita. Tetapi Allah memberikan contoh yang boleh dibayangkan oleh orang Arab waktu itu. Kana mizajuha zanjabila. Dan saya yakin ada penjelasan lain. Ada penjelasan lain. Sebab kadang kalau kita terus memberikan eksklusiviti, Quran ini hanya turun untuk orang Arab waktu itu, dan orang sekarang tak suka halia, dia seolah macam ayat ni tak relevan untuk orang tak suka halia. Boleh jadi zanjabil di situ ada maksud lain. Sama seperti kafura sebelum ini. Kerana kedua-duanya, selepas ayat kedua-duanya, Allah datangkan ainan. Boleh jadi kafura dan zanjabila adalah nama mata air. Sejenis mata air. Ayat 18, ainan fiha tusamma salsabila, dan ada mata air di syurga yang dinamakan salsabila. Didatangkan sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabila.
Salsabila dipahami oleh banyak ulama dalam arti air yang mudah melalui kerongkong. Itu salsabila. Kita minum air tu mudah melalui kerongkong. Itu maksud salsabila. Dan kata ini semaksud dengan perkataan salis dan silsal. Dan di sini ditambah huruf ba dan ya untuk lebih menggambarkan kelancarannya. Ibnu Ashur menilai perkataan tersebut sebagai akronim. Kata dasarnya adalah salasah dalam erti kata lancar dan sabalah tercurah yang diraih daripada perkataan sabil. Dengan demikian ia bererti sangat mudah diminum. Salsabila sangat mudah diminum. So, ainan fiha tusamma salsabila. Zanjabil merupakan zanjabila merupakan mata air yang dinamakan zanjabila dan airnya salsabila sangat mudah untuk diminum. Sangat mudah untuk diminum. Wa yatufu alaihim wildan. Dan tadi diedarkan. Sekarang ini mereka dikelilingi. Tadi diedarkan bekas-bekas gelas umpama kaca, gelas daripada perak umpama kaca dan adanya air-air yang mudah untuk diminum. Ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Selepas itu Allah kata mereka dikelilingi. Dikelilingi wa yatufu alaihim wildan. Dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda. Berbeza dengan surah Tur, mereka dikelilingi oleh ghilman. Kerana surah Tur tu occasion yang lain, yang di sini occasionnya mereka bergelak ketawa, bergembira. Adanya pelayan-pelayan muda yang datang untuk mengelilingi mereka. Wildanum mukhalladun. Pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Why? Kerana kita ada kecenderungan untuk melihat pelayan kanak-kanak ini kekal menjadi kanak-kanak. Kan contoh, dulu waktu kita dapat anak yang paling bungsu, kerap kali juga kita katakan pada anak bungsu ini, janganlah cepat sangat besar. Sebab kanak-kanak ni dia ada perangai yang tak ada pada budak remaja. Dia ada keseronokan bermain dengan kanak-kanak ni yang kita tak dapat di mana-mana tempat. Kadang bila anak bungsu lah selalunya kita kata janganlah cepat sangat besar, tak puas nak main. Beberapa kali juga orang rumah saya cakap dengan anak yang paling bungsu tu, Hauna janganlah cepat sangat besar. Mami jangan risau mami. Nanti Hauna mati, Hauna jumpa dengan Allah, Hauna doa, ya Allah janganlah jadikan Hauna besar. Tu dia jawab sendiri macam tu. Dan isteri dia terkejut. Dia boleh minta macam tu. Mami jangan risau. Nanti Hauna mati, Hauna minta dengan Allah supaya Hauna tak besar. Jadi mami boleh main dengan Hauna. So, wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Pelayan dalam syurga digambarkan sebagai budak muda kerana mereka tak ada kerja lain dan akan kekal sebagai pelayan. Umur mereka tidak bertambah dan kekal muda. Ini kerana kalau menjadi tua,
tak sesuai pula jadi pelayan, kan? Dia kekal muda. Begitulah kalau di dunia ini pun selalunya pelayan dekat kedai, dekat hotel, dia akan selalu ambil budak muda. Sebab kalau orang tua jadi pelayan, dia macam tak selera nak makan. Mati selera. Selalunya budak muda. Dan molek, kalau pelayan sebegitu, budak muda kerana dia senang diarah, bertenaga, cekap. Dan mereka itu ramai. Wildan dalam bentuk ramai. Dan mereka itu ramai kesana kemari menjalankan tugas melayan ahli syurga dan memastikan keselesaan ahli syurga. Mereka akan sentiasa bertanya kepada ahli syurga apa keinginan-keinginan dan mereka sentiasa bersedia untuk berkhidmat pada tuan mereka. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mansura. Mereka itu apabila kamu melihat mereka, kamu akan mendapati, mengira, bersangka bahawa mereka bagai mutiara yang bertaburan. Kalau dalam surah Tur, mereka bagai perhiasan yang bersusun. Tapi dalam surah ini, mutiara yang bertaburan. Kerana occasionnya berbeza. Mereka itu sudahlah ramai dan sekali tengok macam mutiara. Maksudnya, sama kedudukan mereka. Pakai pakaian yang sama, ada uniform. Dan artinya jika kita melihat mereka menunaikan tugas melayani majikan-majikan mereka di syurga, jumlah mereka yang banyak, penampilan mereka yang cerah ceria, warna dan juga pakaian dan perhiasan mereka yang indah-indah, tentulah kita mengira mereka sebagai mutiara yang bertaburan. Dan biasanya, kalau kita nak bagi gambaran, tiada gambaran yang kita boleh bagi lebih indah daripada gambaran seindah mutiara yang bertaburan. Apa lagi gambaran yang lain yang lebih indah daripada perkataan bagai mutiara bertaburan? Ada tak? Bagai mutiara berjujukan. Apa ingat? Pisang apa? Macam bertandan-tandan macam ini. Ini mutiara. Mutiara tu dia memang bertabur macam tu kan? So ayat 20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di dalam syurga, thamma ra'aita, dan kamu melihat berkali-kali, dan kamu akan dapat melihat pelbagai macam nikmat dan kerajaan yang besar. Ra'aita thamma ra'aita. Kamu melihat di sana. Niscaya kamu akan melihat. Kenapa disebut sampai 2 kali dilihat? Memadai sebenarnya kalau sebut wa idza ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Tapi ra'aita thamma ra'aita. Ingat lagi surah Mulk, berkali-kali Allah suruh tengok langit dan Allah suruh cari kalau ada sebarang crack ataupun kecacatan. So tempat-tempat yang menarik ni, kita merasa kagum kali pertama kita lihat. Tapi kali kedua, rasa kekaguman tu tak sama macam kali pertama. Kali ketiga, kita dah jumpa cacatnya di mana. Kali keempat, kita dah mula bosan. Kali kelima, ini biasa. Dan nak cari tempat yang baru. Tapi di syurga tak macam tu. Berkali-kali kita lihat, kita akan melihat satu keindahan dan lebih indah dan lebih indah. Sama macam kalau kita tengok gambar pemandangan.
melihat gambar yang sama akan menghasilkan kebosanan. Tapi bila kita dipaparkan setiap kali pandang gambaran berbeza, dan akhirnya kita buntu. Tadi pun cantik, yang ini lagi cantik. Oh, yang itu lagi cantik. Next, apa lagi yang lebih cantik? So, boleh jadi apa yang kita lihat tu pemandangan yang berbeza-beza. Kan istana yang boleh berubah bentuk. Taman-taman yang boleh diubah suai semahunya. So, wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Saya yakin dan percaya tuan-puan pengguna laptop, komputer dan juga smartphone. Bukankah smartphone kita boleh ubah-ubah dia punya background? Ada yang kadang tak cakna sangat pun nak ubah background. Tapi ada jenis yang suka nak ubah-ubah background. Setiap hari dia nakkan satu background yang baru. Bagi dia itu menandakan wow. Bentuk motivasi. Tapi di syurga, nikmat itu berubah-ubah menjadi semakin indah dan mulkan kabira, kerajaan yang besar. Biasanya kerajaan ini dia ada simbol. Dia ada tanda. Kerajaan kan ada tanda, ada simbol. Dan kalau dahulu, sewaktu zaman Quraisy Mekah dahulu, mereka adalah bangsa yang tidak segah Rom dan Parsi. Dan Quraisy Mekah tidak disebut sebagai kerajaan. Kan, Quraisy Mekah tu, kota Mekah tidak disebut sebagai kerajaan. Bila sebut tentang mulkan kabira ni, gambaran mereka apa? Rom dan Parsi. So, Rom dan Parsi ni, apa yang mereka ada sehingga mereka layak disebut sebagai kerajaan? Mereka ada istana-istana besar. So, Quraisy bila didengar, Arab bila didengar tentang wamulkan kabira, gambaran mereka adalah istana-istana besar, kubu-kubu besar, Rom dan Parsi. Dan bila disebut mulkan kabira, mereka teruja untuk melihat kerajaan-kerajaan yang besar. Istana-istana besar yang boleh berubah-ubah bentuk. Dan Allah jadikan mereka ada kerajaan di mana mereka akan dilayan sebagai raja. Kerana dahulu semasa di dunia mereka hidup sebagai orang yang melayan keperluan orang lain. Wah. Dalam hadis sahih, Allah pernah berfirman kepada orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka. Sesungguhnya bagimu di dalam syurga semisal dengan dunia dan 10 kali ganda. Orang paling teruk, orang paling akhir masuk ke dalam syurga pun dapat 10 kali ganda dunia. Bayangkan orang ini yang berusaha memudahkan urusan orang lain. Aliyahum. Ayat last hari ini. Aliyahum siyabu sundusin khudri wa istabrak. Dan mereka memakai pakaian sutra halus. Siyabu sundusin khudr. Sundus tu sutra halus, khudrun berwarna hijau. Wa istabrak dan sutra tebal. Sutra halus
Sutera tebal apa benda ni? Tuan-puan, kerana kita belum cukup kaya untuk memahami sutera halus, sutera tebal. Orang kaya, bila dia pakai pakaian harian dia kena 2 lapis. Sutera halus di dalam. Sutera tebal, suit di luar. Outer garment, itu sutera tebal. Sutera halus ni di dalam. So, pakaian orang syurga, aliyahum, mereka akan memakai, perkataan aliyahum ni, mereka akan memakai sutera halus berwarna hijau di dalam dan sutera tebal, coat ataupun outer garment di luar. Dan ia adalah isyarat kepada pakaian-pakaian yang hebat. Dan orang lelaki terutamanya haram memakai sutera di dunia. Dan bayangkan, kan di awal Allah sebut tentang sabar. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sutera ini sedap dipakai, kainnya lembut, ringan, dia tidak mudah berpeluh. Itu sutera. Dan kalau orang lelaki boleh bersabar dengan itu, maka Allah janjikan untuk memberi peluang pemahaman. Selalunya dibuat baju dan yang tebal dibuat seluar. Oh, macam tu pun ada. Ada yang dibuat baju, ada yang dibuat seluar. Sepasang. Ada dalam bentuk sutera lembut baju dalam. Sutera tebal itu baju di luar. Wahullu asawira min fiddah, dan dipakaikan. Tadi aliyahum thiyab. Mereka memakai. Dan sekarang dipakaikan. Asawira min fiddah. Gelang-gelang dari perak. Kenapa dipakaikan? Sebab aksesoris badan ni kita tak pakai sendiri. Ada pelayan yang pakaikan kita. Itu baru standard orang ada-ada. Kita yang tak berapa berada ni, aksesori jam tangan, cincin ni kita pakai sendiri. Tapi kalau orang kaya, dipakaikan. Jam diambilkan, dipakaikan. Cincin dipakaikan. Anting-anting dipakaikan. Kalau ada bintang-bintang kebesaran, orang pakaikan, kita pakai sendiri, confirm sengit-sengit. Ini dipakaikan. Perhiasan dipakaikan. Wa hullu asawira min fiddah, dipakaikan mereka gelang terbuat dari perak. Ustaz, apa barang perak Ustaz? Kita nak gelang emas Ustaz. Tapi surah ini Allah highlight perak kan? Gelas perak, baju sutera, gelang perak. Ada apa dengan perak sebenarnya? Yang nilai perak ini lebih rendah daripada emas di dunia. So, jangan tak tahu bahawa warna perak, emas putih, ada peminat dia yang tersendiri. Kan orang maksud saya suka warna-warna emas putih tu. Dia kata tak apa dah, saya suka walaupun harga second hand value dia rendah. Tapi dia memang suka. Saya dah seronok. Beli tu murah sikit berbanding emas biasa tu kan. Emas putih. Tapi kadang-kadang harga upah dia tu lebih mahal. So wahullu asawira min fiddah, dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan ayat ini merupakan gambaran orang-orang abrar, sedangkan orang-orang muqarrabun dibayangkan dalam surah Hajj. Oh begitu. Di awal Allah sebut tentang abrar. Sebab tu perak semua. Sebab muqarrabun
Itu dalam surah Hajj ayat 23. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di syurga itu mereka diberi perhiasan, dipakaikan perhiasan dengan gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka adalah sutera. Oh, level lain. Surah Hajj Muqarrabun. Di sini abrar. Maknanya Allah hendak bezakan tingkatan antara golongan abrar dan muqarrabun. Tidaklah sama kedudukan di dalam syurga. Dari hadis telah diberitahu yang ada 100 tingkatan dalam syurga. Maka saya doakan moga puan-puan dapat kedudukan yang lebih tinggi dari saya. Sebab nanti saya ada peluang untuk naik di tempat yang tinggi itu. Sebab kenal. Itu disebut dalam surah Tur. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa alatnahum wa alatnahum min amalihim min wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang beriman nanti akan ditemukan bersama zuriat mereka. Akan ditemukan bersama zuriat mereka di syurga. So surah Hajj ayat 23 orang muqarrabun dan di sini orang abrar. Tapi yang lebih dahsyat adalah di hujung ayat ini. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Tuhan memberikan, menyuapkan minuman yang bersih. So, muqarrabun dia ada level dia sendiri. Tapi level abrar ini pun Allah sendiri yang akan beri kita minum. Bayangkan Allah yang serve. Wow. Sekali lagi disebut tentang minuman. Kenapa banyak kali disebut tentang minuman? Kenapa ulang perkara yang sama? Kerana setiap level cara minum itu tak sama. Dan yang ketiga ini adalah lebih hebat daripada dua cara sebelumnya. Level pertama ambil minum sendiri. Level kedua akan diberi oleh pelayan. Dan level ketiga Allah sendiri yang akan serve minuman itu. Allah sendiri akan bagi minuman itu. Nikmat pemberian air dan jenis air semakin hebat. Jadi Allah bagi motivasi dengan menggunakan perumpamaan air minum sahaja. Semua ini untuk menarik minat manusia berusaha memudahkan urusan orang-orang yang tengah lapar. Kerana ganjarannya Allah akan bagi minum. Bayangkan Allah sebut wasaqahum rabbuhum. Allah bagi minum. Air apa? Air sejuk. Syaraban tahura. Air bersih. Air bersih ni apa? Air sejuk. Sebelum ni disebut kafura. Sebelum ni disebut zanjabila. Tapi kali ini syaraban tahura. Air apa? Air bersih. Air bersih itu apa? Tak tahu. Air sejuk kot. Tapi bukan nilai air tu yang hebat. Siapa yang bagi? Wow. Dan memang kita ni kan suka minum. Dari pagi sampai ke malam. Ada yang suka lepak tu, lepak duduk-duduk. Lepak makan nasi biryani ke? Tak minum. Kita memang suka minum. Kerana itu surah Insan dibaca pagi Jumaat untuk bawa perhatian kita, kau nak minum sangat, jom lepak syurga.
Kita minum di syurga. Ada pelbagai jenis cara dan layanan untuk minum di syurga. Dan air minum ini bukan saja untuk beri kesedapan kepada ahli syurga, tetapi juga untuk membersihkan mereka. Satu hadis daripada Ali bin Abi Talib. Dia pernah mengatakan, apabila ahli syurga sampai di depan pintu syurga, maka di sana mereka menjumpai 2 buah mata air. Lalu seakan-akan mereka diberi ilham untuk pergi kepada kedua mata air itu. Lalu mereka minum dari salah satu mata air itu. Maka Allah melenyapkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kemudian mereka mandi dari mata air yang satu lagi. Maka sesudahnya terpancarlah dari tubuh mereka pandangan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. So, 2 jenis mata air, satu diminum, hilang semua penyakit badan, dan satu lagi kita mandi, merupakan air hayah, air kehidupan, air yang akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. So, tuan-tuan dan puan-puan, cukup dulu setakat ini gambaran a glimpse tentang apa bentuk layanan yang boleh didapati dalam syurga. Duduk riang gembira, kita duduk-duduk. Tak ada kerja lain. Tak ada. Duduk-duduk, tinggal minum. Dan disebut minum lagi. Dan minum lagi. Dan minum lagi. Makan apa? Makan buah. Habis Ustaz, tak ada ke makan-makan berat? Tak perlu disebut. Sebab dekat syurga kita tak lapar. Tak haus dan dahaga. Yang haus dan dahaga itu penduduk neraka je. Dalam syurga dia tak akan rasa lapar, tak rasa haus. Minum tu untuk apa? Untuk bersosial. Kenapa suami kita suka lepak mamak? Sebab dia nak bersosial, jumpa dengan kawan. Dia bukan order makan pun. Dia order teh tarik. Segelas teh tarik tu boleh tahan 2-3 jam. Sebab dia nak borak je. Air tu guna untuk borak je. Kadang sampai kesudah, tak habis. Lebih-lebih lagi dekat dengan pilihan raya. Wah, dia berborak. Kenapa tak ada makanan-makanan berat? Well, tak ada keperluan. Sebab tu gambaran syurga ini, setiap Jumaat kita baca dan kita jumpa untuk menjadikan kita rindu nak ke sana. Sering dibaca, sering berjumpa supaya kita kenal, tahu deskripsinya, dan bila nanti kita masuk syurga, maka komen kita adalah, oh samalah macam aku baca dulu. Oh macam ni lah gambarannya sebenar. Ui, tak ada gambar kita. Di syurga yang tak ada matahari dan tak ada bulan. Tak ada siang dan tak ada malam. Tak tahu ada siang ke ada malam ke tak tahu. Sebab biasanya kalau ada siang, dah tentu ada pasangan malam. Malam untuk apa? Untuk rehat, untuk tidur. Dekat syurga tak perlu rehat. Kita disibukkan dengan keseronokan. Macam mana tu? Tak pernah lagi. Kan, bos kita call, Ustaz tengah buat apa? Sorry bos, tengah sibuk ni. Sibuk buat apa? Saya sibuk gembira ni Ustaz. Tak. Allah gambarkan kita disibukkan dengan kegembiraan. Biasa sibuk ni, dia dirilik dengan kerja, dengan usaha, dengan keletihan, dengan kepenatan, dengan bebanan. Tapi kali ini Allah gambarkan sibuk dengan keriangan. Tengah sibuk gelak ni, jangan kacau. Tengah sibuk.
Dahsyatlah. Wallahu a'lam. InsyaAllah next week kita jumpa lagi bermula ayat 22. Dan kali ini Allah nak gambarkan pula tentang Quran. Quran dan nanti ada aktiviti-aktiviti tambahan. So basically first part daripada surah Suratul Insan ini digambarkan tentang syurga dan cara minum di dalamnya, dan second part nanti tentang Quran dan janji-janji yang lain. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat, jika ada persoalan ataupun sesuatu yang nak dikongsikan atau pertanyaan pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kita ada doa kan? Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Jadi level kita ni doa dia ma'al abrar. Macam minta komen Ustaz. Okey. Macam mana dan baru perasan tentang doa macam tu kan. So Sangat-sangat. okey. Surah Waqiah yang kita selalu baca tu dia ada 3 golongan. Muqarrabin, Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Dan bila roh kita keluar, kita hanya digolongkan dalam 3 golongan tu je. Antara Muqarrabin, Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Cuma tak sebut pula Ashabul Yamin tu Al-Abrar. Tapi walau macam mana bentuk pun kedudukannya, Al-Abrar adalah dalam kategori itu. Sama ada Muqarrabin ataupun Ashabul Yamin. Cumanya ada Abrar ini dalam kategori Muqarrabin. Macam mana? Dialah pioneer kepada jalan orang untuk buat baik. Dia pemula. Muqarrabin ni bentuk orang-orang yang memulakan jalan tersebut. So orang yang mengikut di belakang, mereka ni Ashabul Yamin. Mereka menturuti pioneer di hadapan. Muqarrabin, sebab tu dalam surah Waqiah tu Allah sebut Muqarrabin ni wa qalilum minal akhirin. Sedikit sangat di akhir zaman. Wa qalilum minal akhirin. Sedikit kerana apa? Orang yang nak jadi pioneer ni sedikit. Rare, jarang-jarang. Tapi Ashabul Yamin ni ramai. So boleh jadi abrar kita ini terpulang nak ikut yang Muqarrabin ataupun memadai Ashabul Yamin. Tapi dalam mana-mana keadaan pun, chances untuk orang beriman memasuki 2 golongan ini lebih kurang 2/3. Itu chances dia. 2/3. Sebab 1/3 Ashabul Shimal, golongan kiri. Mukadzibin ad-dallin, yang mendustakan dan yang sesat. Chances untuk kita menjadi golongan yang baik adalah 2/3 berbanding golongan yang tak baik 1/3. So, moga-moga kita termasuklah dalam golongan 2/3 itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Cuma setakat ni saya tak tahu lagi apa relevannya kena pakai gelang. Biasanya kalau orang-orang yang raja dan permaisuri ini, mereka dipakaikan mahkota. Kan? Mahkota. Tak sebut pakai mahkota. Kenapa aksesorinya tu gelang?
Itu saya tak tahu. Apa signifikan? Kalau dahulu mungkin relevan sebab orang dulu dia ada kepercayaan. Contoh macam Firaun. Dia boleh komen pada Nabi Musa, kenapa dia tak ada gelang perak di tangan? Oh, rupanya zaman Firaun, orang yang pakai gelang ni adalah kerabat, orang kaya, orang yang ada kuasa. Gelang di tangan. Tapi sekarang ni nampak macam, siapa yang pakai gelang di tangan? Sebab kita tak rasa kot. Yelah, umat Muhammad ni yang lelaki ni tu ditegah, dilarang pakai gelang. Jadi kita tak rasa macam tak penting sangat. Ada tak ada tu macam sama je. Mungkin ada nikmat lain yang kita tak tahu. Pemakaian gelang di syurga tu. Dan kerap juga Allah sebut tentang pakai gelang ni. Dalam Kahfi pun sebut pakai gelang, dalam surah Hajj pun sebut pakai gelang, dalam surah ini pun sebut pakai gelang. Cuma tak tahulah, mungkin itu sudut pandang lelaki. Tak tahu. Dari sudut keperluan perempuan, perlu ke pakai gelang? Ada beza ke pakai gelang dengan tak pakai gelang? Ada Ustaz? Pulut dakap, Panadol, ada beza ya? Dia rasa berat sikit tangan kalau pakai gelang. Oh, kira kalau pakai gelang tu berat tangan, sukar nak buat jahat lah. Kalau tak pakai gelang tu macam cepat panjang tangan macam tu, macam ni. Oh, rupanya memang ada beza dari sudut kita punya emosi, perasaan kita nampak dengan orang lain. Wow, gelang dia sampai ke sini. Kenapa sampai ke sini? Sebab kalau tutup sini tak boleh nak suntik vaksin. Kena macam tu ke? Atau pakai gelang ni? Kan orang perempuan tu suka pakai Lambang gelang. kemewahan ke Ustaz? Lambang kemewahan. Gelang-gelang macam anak mami. Jadi itulah memang kerap juga Allah sebut tentang pakai gelang ni. Itu nampak eksklusif kok Ustaz. Nampak eksklusif, ya. Mudah nampak. Dan dia juga boleh kita sebut gelang ni dia melambangkan status kot. Status diri. Macam Datuk Seri Vida tu kan, gelangnya bukan macam yang kita pakai ni. Dia pakai yang jenis macam rantai kapal tu, tebal-tebal macam tu. Itulah disebut gelang, tak disebut tentang mahkota. Dan mahkota pun dalam hadis je kan. Mak bapak dipakaikan mahkota yang lebih cerah daripada cahaya matahari. So moga-moga kita diberi penghormatan semacam itu dengan kita berharapkan surga daripada Allah. Sebenarnya dengan syarat kita mula memberi orang lain makan. Kan mudah je arahan dalam surah ni. Bagi makan je. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Bagi makan dan jaga hati. Cukup. So, wallahu a'lam. Ustaz nak tanya satu lagi. Okey, pasal Boleh. pakaian yang warna hijau tu, sebab saya tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 31 pun Allah sebut pasal pakaian sutera nipis dan tebal dan berwarna hijau. Jadi saya nak tahu kenapa warna hijau, mungkin ada melambang kemewahan ke keislaman ke apa warna tu. Ya, warna tu. Sebab tu orang kaitkan warna hijau ni dengan warna syurga kan. Cuma entahlah, tak tahulah. Pakaian hijau ni biasa kita tengok pakaian apa? Tentera. Dia pakai camouflage, celuring-celuring Ke macam tanda tu. ketenangan. Dan hijau juga. Macam pokok-pokok. Pemandangan kan macam hijau. Kalau tenang, kita pergi pantai pun boleh tenang dengan air macam tu kan.
dengan air, deruan ombak, ada angin, Tenang. dan dekat pantai tidak dominan warna hijau. Malah yang dominan adalah warna langit tu. Cuma tak tahulah kenapa warna hijau ni. Wallahu alam. Mungkin ada bentuk-bentuk tadabbur yang lain yang saya pun tak tahu. Tapi relevannya warna hijau tu saya tak jumpa lagi. Dan kenapa tak sebut warna lain? Kenapa tak sebut warna jingga misal kata? Sebab ada antara kita yang suka warna oranye. Kan? Kenapa hijau? Dan mungkin juga dia ada similarity dengan penyebutan jannah. Jannah tu kebun. Dan lazimnya kebun ini dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Tapi dah latar belakang hijau dan kita pakai baju hijau, dia macam defeat the purpose. Tak matching. Kalau latar belakang hijau, kita patut pakai baju warna apa? Tu kena tanya. Putih. Baju putih. Kena tanya orang-orang yang macam Rizalman lah kot. Fashion designer, dia pandai matching colour. Atau itu kalau macam tu Ustaz kena pergi Jekyll. Nak tengok hijau apa? Hijau katak pisang ke, hijau daun pisang ke? Tak tahu apa relevannya warna hijau. Tapi mungkin Allah nak beri gambaran kepada kita. Sebab biasanya bila kita sebut tentang syurga, ada orang menggambarkan dia hanya putih, cahaya putih dan hanya begitu. Kita jarang menggambarkan syurga itu dengan ada cahaya hijau, rumput-rumput hijau. Atau macam mana? Macam mana dengan Ustaz, macam mana dengan perkataan mudhamatan tu? Mudhamatan. Mudhamatan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Hijau kan maksudnya? Hijau dekat situ tu bermaksud rumput yang menghijau. Punyalah rumput tu menghijau seluas mata memandang sehingga permukaan tanah tu tak nampak. Nak menunjukkan suburnya syurga. Dan dia jannah juga bermaksud tanah syurga tu terlindung dengan kehijauan yang ada. Itu maksud lain jannah. Jan kan tak nampak, terlindung. Dia digambarkan tanah di syurga tu tak nampak kerana kehijauan. Kerana suburnya tanah tu ditutupi mungkin rumput-rumput, mungkin dengan pokok-pokok. Itu mudhamatan. Dia menghijau. Surah Ar-Rahman lah, mudhamatan. Sebab kalau nak dijelaskan tentang syurga detail pun saya tak tahu. Belum pernah pergi. Nanti dah pergi, nanti saya bagi tahu. Atau nanti kita sama-sama pergi. Apa kata kita sama-sama pergi? Kalau dalam surah Ar-Rahman, Allah sebut tentang zawata afnan, adanya dahan-dahan yang besar dalam bentuk berdua-dua kan. Muttaqin ala furushim batainuha min istabaraq. Wa min dunihima jannatan mudhammatan, both will be dark green in color, hijau pekat. Rumput warna tu ke? Ya kot, rumput warna tu hijau pekat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani naddakhatan. Padanya ada dua mata air
yang memancar-mancar, yang memancut-mancut. Tapi rata-rata gambaran syurga itu suatu yang menenangkan. Suatu yang menenangkan. Wallahu a'lam. Ustaz, pada ayat 6 tu Allah bagi tahu kan hamba-hamba Allah, ibadullah yang al-abrar dan al-abrar dan juga tiga ciri, tiga sifat ibadullah tu kan al-abrar, kafur bukan, syakiran dan kafura kan. Macam mana pula dia, maknanya pecahan daripada hamba Allah tu ada pada al-abrar dan syakiran dan kafura. Okey. Ada ulama yang membahagikan al-abrar satu golongan dan ibadullah satu golongan yang lain. Tapi bila kita baca tafsir yang ini, tafsir Misbah ni, towards the end dia tetap mengaitkan kembali nama besarnya, golongan utamanya al-abrar. Dan di bawahnya, di bawah al-abrar ni adalah hamba-hamba Allah yang ada ciri-ciri syakiran yang bersyukur. Kemudian ciri-cirinya apa lagi? Dia bagi makan. Dia bersyukur dan dia khawatir untung nasib dia di akhirat kelak. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ayat 7. Ayat 7. Okey, so syakiran, yufuna bin nazri, kemudian yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. So kerana dia membina rasa syukur dan ingatan pada akhirat dia kuat, maka dia menghasilkan tindakan-tindakan seperti berikut. Apa tindakannya? Bagi makan tanpa mengharapkan balas. So kerana ada ciri-cirinya tu, tiga ciri tadi, dia bertindak untuk bagi makan. Dan dia bagi makan tu tanpa minta balasan. Dan motivasi untuk dia kekal memberi makan ni kerana dia nak bertemu Allah. Wajhillah. Dan tanpa mengharapkan balasan. Sebab dia meyakini kalau dia tolong orang sekarang, Allah akan bantu di akhirat. Dia punya prinsip dia berbeza dengan kebanyakan kita. Kita punya sangkaan, kita bantu orang sekarang, hari ini hari engkau, besok hari aku. Kita bantu orang sekarang, nanti orang tu senang, dia bantu kita. Ataupun harapan kita, kita bantu orang sekarang, nanti Allah bantu kita. Di mana? Di dunia. Kita masih mengharapkan balasan tu di dunia. Tapi orang yang ini, dia harapkan balasan di mana? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dia nak Allah bantu nanti dekat akhirat. Di dunia ni tak dapat bantuan ke, tak apalah. Yang penting dekat akhirat nanti. Sebab mustahil Allah tak bantu orang beriman di dunia. Dia tak rasa dibantu. Sedangkan apa yang Allah dah sediakan tu sudah cukup untuk dia. So, tadi tu syakiran, yufuna bin nazri, dan yakhafuna yauman kana syarruhu mustaqira. So, boleh dia digabungkan al-abrar dengan ibadullah tu. Al-abrar adalah sifat dia. Siapa yang buatnya tu? Ibadullah. Hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah hari ini cuma pada ayat yang ke 21
Allah bagi minum sendiri pada hamba-hamba yang al-abrar tu kan Ustaz. Memang maknanya selama ni kita baca ataupun kita tak mengetahui pun dekat mana ada ayat yang mengatakan Allah sendiri yang meraihkan hamba-hamba dia yang ibadullah yang bersifat pada al-abrar tu dengan air yang suci. Air yang Allah saja yang tahu apa tu air yang suci kan Ustaz. Sebelum ni memang kalau kami pun tak terdedah dengan solat Al-Insan ni sebab tak, kalau macam muslimat ada yang tak pergi masjid kan, solat kat rumah saja kan, tetapi di kalangan hamba-hamba Allah yang pergi ke masjid, para suami dan juga para muslimat yang ke masjid, dia ke Jumaat ada baca surah ni kan. Jadi sekarang sekurang-kurangnya saya haraplah pada sahabat-sahabat semua kan, kita tak kesampingkan ayat surah Al-Insan ni kan. Alhamdulillah dengan izin Allah izinkan Allah ilhamkan kita dalam grup ni untuk tadabbur Al-Insan. Rupanya kat sini ada cerita Allah bagi minum pada hamba-hamba Allah yang al-abrar, bersifat al-abrar yang suka bagi orang makan. Nak ke tak nak, anak ke tak nak jadi macam tu kan. Jadi sekarang ni motivasi dekat kita untuk bersedekah, senyap-senyap dah kita buat benda tu. Dan kita bagi pada orang yang kita suka lah. Benda kita makan kita suka tu. Benda yang kita suka kita bagi kat orang. Jangan kita lebih-lebihan kita tak makan, bagi kat orang tak. Alhamdulillah pada ayat surah ini terletak rahsianya di mana Allah raihkan hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas dan Allah balas dengan melihat wajah Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira Ustaz. Motivasi buat kami semua kan. Oh, ada soalan lagi Ustaz? Ada soalan lagi dekat ruang chat. Apakah kita sebagai isteri beri makan pada anak dan suami dikira sebagai bagi makan juga atau bagi makan orang-orang miskin yang dikhususkan, dimaksudkan? Okey. Kalau kita ambil literal ayat, Allah sebut ada tiga jenis manusia yang diberi makan ni. Miskinan, wa yatiman, wa asira. Miskinan, wa yatiman, wa asira. Dan lazimnya kalau tengok apa persamaan kepada tiga-tiga golongan ni, miskin, yatim dan asira, mereka sangat perlu. Mereka sangat perlu. Dan tambahan pula mereka ni orang luar. Maksud orang luar ni bukan darah daging, tak ada kaitan dengan kita, ajnabi, mereka sangat perlu. Kalau orang luar pun Allah sudah beri ganjaran sehebat ini, apatah lagi mereka-mereka yang di bawah tanggungan kita. Apatah lagi mereka-mereka yang ada hubungan kerabat. Apatah lagi mereka-mereka yang digelar mak dan bapa. Ini orang luar pun kita dah dapat ganjaran hebat begini. Apatah lagi kalau buat berbakti pada mak bapa. So lazimnya bila Allah bagi ayat menunjukkan pada orang luar. So lebih dahsyat daripada itu kalau kita berkhidmat pada keluarga. Itu ganjarannya lebih besar lah. Sebab nilai kekeluargaan, nilai mak bapa, nilai hubungan darah tu lebih tinggi berbanding kalau bantu orang luar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, diharapkan Kak Safiah puas hati dengan soalan jawapan Ustaz bagi kita kan. Maknanya ada hadis kan yang Allah suruh kita bersedekah pada ahli keluarga kita dahulu kan. Maknanya tengok dalam rumah dulu, dah settle ke belum? Kalau settle semua barulah kita melangkau keluar rumah untuk bersedekah semua kan. Betul tak Ustaz macam tu? Ada hadis ni Ustaz rasanya kan. Jadinya insyaAllah hari ini kita endkan sesi pagi ni. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Ustaz ataupun siang hari ini.
tidak sia-sia dengan Allah izinkan, Allah ilhamkan untuk kami tadabbur surah Al-Insan ini, walaupun orang kata kefahaman untuk tadabbur tak sepenuhnya orang kata, tapi sekurang-kurangnya kita dah alert kan macam mana kita nak relate kan dengan ayat sekian-sekian dengan ayat sekian-sekian. Tadi Ustaz sebut surah At-Tur, surah-surah yang ada Hajj nanti kita boleh tengok pada ayat tu nanti kan di mana yang ada kaitan yang dengan surah yang kita tadabbur untuk ukurkan lagi kita punya kefahaman pada surah ni Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan pada ayat seterusnya, ayat ke-22. Dengan itu sahabat-sahabat semua, terima kasih semuanya atas keadaan pagi ini. Mohon maaf atas keterlanjuran salah silap kata-kata yang agak tak sedap didengar semua kan. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan kalau izinkan Allah untuk tarbus ayat seterusnya. Terima kasih semua ya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bertadabbur ayat surah Al-Insan ni. Tak sangka ya surah dia sangat besar ya. Sampaikan kat situ Allah cerita Allah sendiri yang uraikan hamba-hamba Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semua atas keadaan pagi ni ya. InsyaAllah kita jumpa lagi besok dengan Ustaz Endang pula. Surah apa dengan Nabi Salihin insya-Allah. Kita jumpa lagi ya. Kita endkan sesi pagi ni dengan Qazi Kafarah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Syida. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah ya. Terima kasih Puan Syida. Sama-sama Puan Raini. Daripada mana Puan Raini? Kak Ani ni, Kak Hani. Daripada Rawang. Ya, Kampung Kenanga. Ya, saya. Okey, jumpa lagi insya-Allah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.